Abang, betul ke ni kita nak pergi beli barang dapur? Betul, sayang. Sayang jangan risau. Saya risau, bang. Abang tu baru je kena berhenti kerja. Banyak lagi benda lain nak kena komit. Barang dapur sekarang, bang, mahal, bang. Kita balik je lah, bang. Kat rumah pun ada beras, kicap, telur. Saya okey je kalau tu je kita mampu. Dah tu semua tanggungjawab abang. Sayang jangan risau. Dah, jom. Kita beli bahan dapur. Assalamualaikum. Salam. Bang, Kak, saya dan adik saya dah 2 hari tak makan. Boleh tak kalau... Dek, maafkan akak ya. Tapi kami pun tengah susah sekarang. Sayang, jangan cakap macam tu. Tak baik. Ambil duit ni, beli makanan, Terima kasih. Sama. Bang, Kita ingat kita je yang susah. Tapi lagi ramai orang susah luar sana. Dah, jom. Kita balik. Kita makan je lah apa yang ada kat rumah tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dalam setiap kesusahan yang dihadapi kita sekarang, percayalah Allah Subhanahu wa taala sentiasa merancang sesuatu yang baik untuk kita kelak. Ayuh kita membantu membina rumah Allah dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Baru Islahiyah Kuang Selangor, yang akan dimanfaatkan kegunaannya oleh penduduk di Kuang dan sekitarnya. Masjid baru ini juga bakal mempunyai kapasiti seramai 2,000 jemaah pada satu masa. Pelbagai manfaat dan kemudahan bakal dilengkapi di Masjid Baru Islahiyah seperti Dewan Solat Berhawa Dingin yang terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu Dewan Sembahyang Utama untuk Muslimin dan Dewan Sembahyang untuk Muslimah. Selain itu, kemudahan lain seperti Dewan Kuliah, Bilik Jenazah, Dewan Serbaguna dan pelbagai lagi. Ayuh kita berinfak dan berwakaf pada pembinaan Masjid Islahiyah Kuang Selangor. InsyaAllah dengan infak kita ini, Masjid Baru Islahiyah ini boleh dimanfaatkan oleh beribu umat Islam setiap hari. Dan setiap kali itulah pahala berterusan untuk kita tanpa henti-henti hingga ke akhirat. Berinfaklah sekarang. Masya Allah. Saya percaya kan sejurus balik daripada rumah, abang tu mesti akan dapat job offer yang mencurah-curah asbab daripada bersedekah. Masya Allah. Kita nak bercerita tentang belilah semua kesulitan dengan bersedekah. Macam mana caranya? Kita bersama dengan PU Said melalui online sekarang ini, pendakwah dan juga wakil Masjid Al-Islahiyah. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Ustaz, tadi kita nampakkan macam mana abang tadi walaupun dalam keadaan kesulitan, dia masih juga bersedekah. Tapi mungkin nak cerita macam mana cara kita nak beli kesulitan itu dengan bersedekah, Ustaz? Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seperti mana kita tengok video tadi, masya-Allah tabarakallah, seorang yang ada RM20 je duit dalam wallet dia, masya-Allah, tiba-tiba nak beli barang, ada orang datang pula nak minta sedekah. Dan dia bagi RM20 tersebut. Baik, Nabi SAW pernah menyebut satu hadis Nabi SAW, riwayat oleh Imam Tirmizi dan Ahmad, dia kata apa? Belilah kesulitanmu dengan sedekah. Nabi suruh kita berjual beli, tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kalau kita tengah sulit ataupun kita susah, logik akal kita, hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya kita akan simpan apa yang kita ada. Tapi baginda Rasul SAW menyatakan kepada kita, kalau kita nak selesaikan kemelut masalah yang berlaku kepada kita, orang kampung saya kata problem yang ada dalam diri kita dan keluarga kita, Nabi anjurkan kepada kita untuk bersedekah. Dengan bersedekah ni, hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan yang cukup besar yang Nabi SAW beritahu kepada kita, dan kita kena tahu benda ni sebagai satu pedoman yang boleh kita amalkan sentiasa, insya-Allah. Ya, Masya Allah kan. Saya percaya Ustaz kan ada banyak kisah-kisah berkaitan dengan mereka yang pernah mengalami kesulitan. Kemudian mereka berinfak dan bersedekah dan akhirnya rezeki mereka datang secara mencurah-curah kan. Dan mungkin Ustaz boleh kongsikanlah mungkin antara kisah-kisah Masya Allah kan yang mungkin boleh kita ambil tauladan. Macam mana dengan cara bersedekah ini boleh menyebabkan kita punya rezeki ini lebih murah, insya Allah. Hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, sidang hadirin mati Allah dan sekalian, kita kena maklumi bahawa dalam rezeki yang kita ada ni ada hak orang lain yang sepatutnya kita berkongsi bersama-sama. Kadang-kadang hadirin mati Allah, kita dalam kesulitan, susah. Saya teringat satu kisah, secara ringkas saya boleh cerita dengan waktu yang sangat terhad ni. Bagaimana seorang hamba Allah ni, dia tak ada duit. Orang Terengganu kata tak ada pitih. Nak belanja pun tak ada. Tiba-tiba Masya Allah datang seorang hamba Allah minta dengan dia dan dia serahkan seperti mana kisah tadi.
diserahkan apa yang dia ada. Masya Allah, tabarakallah, seperti mana Cik Ana sebut tadi, bila dia pulang ke rumah dia, Allah Subhanahu Wa Taala gantikan apa yang diberi itu. Kalau contoh dia bagi RM50, Allah Subhanahu Wa Taala tak ganti RM50, Allah akan ganti lebih daripada itu lagi. Seperti mana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang apa yang kamu infakkan seperti mana sebiji-biji benih yang keluar daripadanya 7 tangkai. Bayangkan hadirin sekalian, kalau RM1 kita sedekah, Allah lahirkan 7 tangkai. Setiap satu tangkai tersebut ada 100 biji benih. RM1 kita bagi, 700 Allah Subhanahu Wa Taala balas. Inilah bisnes yang paling hebat, iaitu kita berbisnes dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk sedekah yang kita anjurkan ataupun yang kita berikan setiap hari. Masya Allah, bisnes model yang paling mudah kan. Kita nampak dah sebenarnya penyelesaian kepada kesulitan kita, dan saya pasti nak buka peluang kepada mereka dekat luar sana sebab sekarang ini Masjid Al-Islahiyah Kuang sedang mengumpulkan dana untuk pembinaan masjid baru. Boleh kan Ustaz? Cuba Ustaz terangkan sikit mengenai itu. Baik, Masjid Al-Islahiyah, sebutannya kadang-kadang kita susah nak sebut, tapi sebut betul-betul Masjid Al-Islahiyah Kuang, Selangor. Kalau kita lihat hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, masjid ni umur dia, untuk hadirin pengetahuan semua, umur dia dah mencecah 102 tahun. Masya Ini Allah. pada 1920-an, sekitar itulah dibina. Kemudian berlaku perubahan-perubahan daripada masjid kayu, dia berubah menjadi masjid kayu lagi, 1920 masjid kayu, kecil. Kemudian dibesarkan lagi pada tahun 1950, masjid kayu juga. Kemudian masyarakat mengumpul dana sejak tahun 1955 dan akhirnya terbinalah masjid yang sekarang ni ada tahun 1968 yang memuatkan 500 ke 800 orang jemaah. Jadi kapasiti penduduk semakin hari semakin bertambah, maka masjid telah buat satu surat permohonan kepada Jabatan Agama Islam Selangor untuk membina satu lagi masjid, membina masjid yang baru yang boleh memuatkan 2,000 orang jemaah dalam satu masa. Masya Allah, tabarakallah. Itu antara sedikit sejarah masjid ni. Maknanya bila mana kita infak untuk masjid, wakaf untuk pembinaan Masjid Al-Islahiyah ini, setiap waktu orang datang solat, orang beribadat dalam masjid tersebut, kelebihan yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita, insya-Allah. Masya Allah, kan kalau kita nampak sejarah Masjid Al-Islahiyah ini cukup lama dan banyak telah memberi jasa dan manfaat kepada penduduk sekitar. Tapi setakat ini, berapakah jumlah dana yang terkumpul dan banyak lagi yang kita perlukan, dan bila siap kelak nanti bagaimana bayangan masjid ini yang baru nanti, Ustaz? Baik, kalau tanya bayangan yang sangat cantiklah, Masya Allah. Kutipan yang kita nak ataupun dana yang kita perlukan sekitar 12 juta ringgit. Dan sekarang kita telah dapat sekitar 4.9 juta ringgit. Maknanya kita masih lagi memerlukan sekitar 7 juta dan ke atas. 7 juta lebih yang kita perlukan. Maka hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sidang penonton Assalam Bis pada pagi ini, marilah sama-sama kita ambil kesempatan. Yang pertama, kalau tengok pakai handset, print screen. Atau kalau tengok dekat TV, tolong ambil gambar, snap gambar dan sharekan kepada seluruh masyarakat yang kita kenal. Bayangkan kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan. Siapa yang bina untuk Allah masjid, ataupun man bana masjidan lillah, siapa bina masjid kerana Allah, walau kamafhasi qatatin, walaupun sebesar sarang burung, sedikit je dia infak, tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan bina untuknya dalam rumah nanti, sebuah rumah, Masya Allah, dalam syurga nanti, mati Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah rumah dalam syurga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Ustaz, kalau kita nampak kan populasi rakyat Malaysia kira 33 juta. Kita nak kumpul lagi 7 juta. Kalau seorang bagi RM1, Masya Allah, memang dah cukup, terlebih-lebih cukup dah sebenarnya untuk kita siapkan Masjid Al-Islahiyah ini, ya Ustaz. Ya? Ustaz, terakhir Ustaz, bagaimana cara kita nak menderma ni Ustaz? Selain daripada kita boleh salurkan terus melalui perbankan online dan sebagainya, apa lagi cara untuk kita dermakan dan infakkan kepada masjid dan pembangunan Al-Islahiyah ini? Baik, untuk memudahkan kita, kalau biasa pergi kat cek Google, carilah www ataupun type www.masjidalislahiyahkuang.com. Boleh tengok dekat situ. Kat situ ada cara untuk kita berwakaf. Ataupun tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala boleh pergi ke Facebook Masjid Al-Islahiyah Original, pergi dekat sana, kita boleh tengok perkembangan apa yang nak dibuat di masjid tersebut. Bagaimana ruang solatnya akan jadi besar, tempat beribadah lagi selesa, kita ada tempat ruang untuk buat bilik kuliah, macam-macam kita nak buat dekat penduduk di Kuang tersebut. Maka hadirin mati Allah, ayuhlah sama-sama untuk bersama untuk kita menginfak dan bersedekah bagi pembinaan masjid
Al-Islahiyah Kuang ni, insya-Allah. InsyaAllah, insyaAllah. Terakhir Ustaz, kata-kata serta harapan Ustaz kepada semua yang sedang menyaksikan kita di Assalamualaikum. Untuk sama-sama kita fastabiqul khairat, kita tolong untuk bina Masjid Al-Islahiyah di Kuang, Selangor ni Ustaz. Tafadhal. Baik, seperti mana disebut oleh Cik Ana tadi, jumlah penduduk Malaysia ni lebih kurang 30 juta lebih. Kalau tengok kapasiti rakyat Islam ada 18.933 juta. Maknanya 18 juta rakyat Islam. Kalau mereka infakkan hari ni 10 sen, kita boleh dapat 1.8 juta. Kalau mereka infakkan 50 sen, kita boleh dapat 9.4 juta. Bayangkan dalam masa sekejap kita boleh infak dan kita boleh membina sebuah masjid tanpa menunggu lama. Maka masya-Allah tabarakallah, besarnya ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita hasil daripada wakapan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin, amin. InsyaAllah semoga kita Allah permudahkan urusan dan pembangunan Masjid Al-Islahiyah ini dapat memberi manfaat kepada ramai orang, insyaAllah. Sama-sama kita berebut peluang ini untuk kita lepaskan kesulitan kita dengan kita berinfak kepada Masjid Al-Islahiyah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita nak berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Rasulullah SAW bersabda, sedekah menghapuskan dosa ibarat air memadamkan api. Ayuh kita bersama berinfak kepada pembinaan baru Masjid Islahiyah Kuang, Selangor yang sangat memerlukan bantuan daripada anda. Insya-Allah dengan infak ini menyucikan jiwa dan rohani kita. Berinfaklah sekarang.